Okey, baik. Tajuk 10.3 yang kita nak belajar hari ini adalah bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan. Sekejap ya. Kalau dalam buku teks kamu ni muka surat berapa ni? 214. Okey, 214. Sebenarnya tajuk dia ni simple juga. Dia lebih kurang macam dia terbalik daripada apa? Radikal bebas. Okey, dia terbalik daripada radikal bebas. Hari ni kita nak tengok apa? Tajuk bahan antioksidan ni, function dia macam kalau kita faham nanti di akhir tu cikgu nak kamu dapatlah kesimpulan bahawa bahan antioksidan ini adalah bahan yang merupakan penyelesaian kepada radikal bebas. Okey, dia terbalik dia punya fungsi dia berbanding ataupun ciri-ciri dia berbanding dengan radikal bebas. Okey? Right, so kita teruskan. Pernah dengar tak tajuk ni? Pernah dengar tak perkataan antioksidan? Pernah dengar tak? Pelajar? Pernah dengar tak bahan perkataan ni, antioksidan? Pernah dengar tak? Tak. Tak pernah. Okey, so bila kita sebut pasal antioksidan ataupun dalam bahasa ini sebenarnya perkataan bahasa Inggeris lah. Kalau kamu ingat balik masa kita belajar radikal bebas minggu lepas, cikgu ada sebut salah satu sebab pembentukan, ada orang nak masuk Siapa yang nak masuk tu? Cikgu dapat notification. Okey, Kanagis. Okey, pada minggu lepas, masa kita belajar radikal bebas, salah satu proses yang menyebabkan pembentukan radikal bebas adalah proses pengoksidaan. Kan? Ingat tak proses pengoksidaan yang mana dia boleh berlaku sama ada melalui faktor dalaman ataupun faktor luaran. So itu yang kita dah belajar minggu lepas. Jadi bahan antioksidan ini, kalau kita nampak perkataan anti ni maknanya dia terbalik lah. Antioksidan tu maksudnya dia melawan proses pengoksidaan. Okey, jadi bahan antioksidan merupakan sebatian kimia. Okay, so proses pengoksidaan tu juga adalah proses kimia. Jadi bahan antioksidan adalah merupakan sebatian kimia yang diperlukan, diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan, so dekat sini dia gunakan istilah melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. So last week kita dah lihat bagaimana kesan proses pengoksidaan ini, yang mana proses pengoksidaan ini dia akan bebaskan radikal apa belajar minggu lepas? Radikal apa? Proses pengoksidaan dia akan menghasilkan radikal Bebas. Yes, radikal bebas, which is benda yang tak baik untuk sel badan kita. Okey, jadi hari ni kita nak mencari penyelesaian ataupun kita nak belajar tentang penyelesaian bagaimana proses pengoksidaan ini boleh dilambatkan ataupun mungkin dihentikan. Jadi bahan antioksidan fungsi dia adalah untuk melindungi sel badan daripada kerosakan. Okey, daripada kerosakan, sebab kita dah belajar minggu lepas bagaimana radikal bebas ini akan menyebabkan kerosakan kepada sel badan kita. Jadi bahan antioksidan akan melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Okay, so dia merupakan tentera, askar, frontliner dalam badan kita sekarang ni. Okay, jadi dia penting untuk kita bebas daripada penyakit, kurang daripada mendapat jangkitan, kurang kerosakan sel badan akibat daripada radikal bebas yang semula jadi dihasilkan oleh badan kita. Okay, jadi cikgu harap kamu faham bahawa kaitan di antara antioksidan dengan radikal bebas. So antioksidan ni baik ke tak baik? Ada orang nak masuk lagi ke? Antioksidan ni baik ke tak baik? Raja?
bahan antioksidan ni bagus ke tak untuk badan kita? Bagus. Bagus. Okay, so bahan antioksidan ini bagus untuk badan kita. Badan kita kena ada bahan antioksidan ini. Okay, sebab secara semula jadi bahan kita membebaskan radikal bebas dan dalam masa yang sama badan kita memerlukan bahan antioksidan. Okay, baiklah, seterusnya. Okay, jadi badan kita berupaya. Jadi badan kita, ada lagi yang nak masuk ni. Tintong-tintong ni. Macam bunyi loceng rumah tak? Tintong-tintong. Siapa tu? Mahira Sofia. Tadi dah masuk kan? Terkeluar ke? Oh, okay, Iman. Alright. Good. Okay. Baik, jadi badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Okay, secara semula jadi badan kita berupaya untuk menghasilkan bahan antioksidan. Namun apabila usia meningkat, ni faktor usia pula ni. Okay, keupayaan ini akan berkurang. Jadi logiknya lah, mungkin kamu akan fikir, patutlah orang tua senang dah, sakit sana sakit sini kan. Badan dia kalau dulu dia boleh berlari, merentas desa tak ada masalah masa zaman sekolah, tapi bila dah tua, bila dah dewasa, okey, dia ada masalah tulang, nak bergerak sikit sakit, nak bangun susah kan. Itu adalah salah satu situasi yang berlaku dalam kehidupan di sekeliling kita. Bila usia meningkat, badan tu automatik dia akan kurang dia punya kecekapan dia untuk membuat kerja-kerja. Sebab secara semula jadi apabila usia meningkat, keupayaan badan kita untuk menghasilkan bahan antioksidan ini adalah semakin berkurang. Okay, normally dia boleh menghasilkan, badan kita boleh menghasilkan. Jadi kita perlu mendapatkan bahan antioksidan ini melalui makanan. Okay. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh bahan antioksidan dalam makanan seharian kita, dan itu juga sebabnya kenapa kita kena makan kebanyakan sumber antioksidan ini adalah daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay, contohnya kita ada yang pertama ni adalah beta-carotina. Okay, beta-carotina. Dia merupakan bahan yang biasa ditemui dalam kebanyakan makanan yang berwarna merah, kuning atau jingga seperti lobak, mangga dan juga ubi keledek. Jadi ini adalah contoh bahan antioksidan. Okay, beta-carotina. Cikgu percaya kamu pernah dengar benda ni, mungkin pernah tengok dalam label-label makanan. Okay, terutamanya makanan tambahan. Okay, makanan tambahan, suplemen. Okay, jadi beta-carotina ni secara semula jadi ada dekat dalam makanan-makanan ini. Lobak, mangga dan juga ubi keledek. Okay, selain daripada tu, lutein. Okay, lutein. Dia juga adalah sejenis bahan antioksidan yang terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran berdaun. Inilah yang paling kamu tak suka sekali kan dalam hidangan seharian kamu. Inilah benda yang akan beratur dekat tepi pinggan kalau kamu makan. Makan mi goreng sedap tapi bila ada sawi tak nak. Bila ada tauge semua tak nak, sebab kamu tak suka makan sayur. Makan sup tom yum suka, dia punya udang daging, tapi sayur semua beratur dekat tepi pinggan tu kan, tepi mangkuk tu. Okey, jadi lutein adalah bahan antioksidan yang dikaitkan dengan mata yang sihat. Okey, mata yang sihat. Jadi kebanyakan sayur-sayuran berdaun hijau, contoh bayam, kobis dan brokoli mengandungi lutein. Okey, selain daripada itu kita ada lycopene, bahasa Inggeris lycopene lah, dijadikan bahasa Melayu jadi lycopena. Ialah bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tempikai, tomato, apricot, limau gedang dan oren. So kebanyakannya lycopene ni dia ada dalam buah-buahan lah, buah-buahan. Okay, dan juga tomato. Alright, so itu lycopene. Okay, vitamin C, kita tahu vitamin C ni ada orang dia beli suplemen vitamin C. Kita pun dah belajar dalam 10.1. Vitamin C tu boleh dihasilkan melalui tindak balas dalam makmal ataupun secara buatan, dan ia juga sebenarnya boleh didapati secara semula jadi dalam buah-buahan sitrus. Okay, so bahan ni terdapat dalam buah-buahan sitrus. Apa maksud buah-buahan sitrus?
tahu tak apa maksud perkataan citrus ni? Buah-buahan citrus, buah-buahan jenis yang macam mana? Yes, any idea? Buah-buahan citrus ni maksudnya buah-buahan yang macam mana? Perkataan citrus. Ajar? Cikgu ada tak ni dalam grup? Cikgu ada tak dalam GM ni? Ada tak? Suara? Ada cikgu. Ada kan? Cikgu ada kan? Okay. So buah-buahan citrus ni buah-buahan jenis yang macam mana? Buah ada banyak jenis. So buah-buah citrus adalah buah-buah yang rasa dia macam mana? Kalau vitamin, kalau vitamin C kita boleh dapat daripada buah-buahan yang citrus ni maksudnya buah-buahan yang mempunyai rasa masam. Okey, masam. Contoh dia macam oren, lemon, limau, apa lagi istilahnya, oren, lemon, limau, tu semualah vitamin C selain daripada dalam sayur bayam, brokoli, buah kiwi, strawberry, pun masam juga. Cranberry, kubis, lada hijau dan juga bijirin. Jadi vitamin C ni ada banyak dalam makanan kita. Vitamin yang merupakan bersifat antioksidan. Okey, selain daripada tu kita ada vitamin E. Okey, vitamin E yang juga dikenali sebagai alpha tocopherol. Okey, alpha tocopherol kamu boleh tengok ni kalau kamu beli minyak. Contohnya kamu beli minyak masak, kamu beli minyak minyak jagung, minyak zaitun, kamu cuba tengok dekat label, dia akan ada dia punya nutrisi pemakanan dia tu, dia akan ada label ni, alpha tocopherol. Okay, alpha tocopherol ni adalah vitamin E yang merupakan bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak. Okay, kamu tengok termasuk minyak kelapa sawit yang kita biasa guna untuk goreng-goreng tu. Ada lagi ke yang baru nak masuk ni? Semua boleh auto kan? Siapakah gerangan yang baru nak masuk tu? Okay, Maira. Lambat ke? Masak dulu ke Maira? Ya cikgu. Masak dulu ke? Tak adalah. Tu baru masuk? Kelas pukul 12, 12.20 baru masuk? Okey. Saya sakit perut tadi. Oh loh, siannya dah baik. Dah okey. Okey sikit. Dah okey sikit. Okey, baiklah. Jadi contoh minyak kelapa sawit yang kita biasa guna untuk goreng tu, minyak germa gandum, ini jarang kita gunalah. Minyak jagung, minyak soya. Okey, selain juga ditemui dalam kekacang. Okey, kekacang dan juga buah mangga, apricot, brokoli. Jadi brokoli tu superfood tau sebenarnya. Brokoli tu bagus. Okey, jadi makan banyak, macam contohnya makan brokoli tadi kita dapat vitamin C, kita dapat vitamin E, kita boleh dapat apa lagi tadi? Lutein. Jadi nampak tak? Ni satu jenis makanan tu dia ada banyak sumber-sumber yang baik untuk badan kita. Okay, jadi ni vitamin E. Okey, kita nak tengok bagaimana minggu lepas kita dah belajar radikal bebas. Apa maksud radikal bebas? Cuba revise sikit. Apa maksud radikal bebas? Macam mana sesuatu bahan tu dia menjadi radikal bebas? Apabila apa berlaku kepada dia? Cuba selak-selak sikit buku tu kalau tak ingat. Bagaimana sesuatu bahan itu boleh menjadi radikal bebas? Yes. Iman? Iman Zahin. Cuba respon sikit, cikgu nak tengok. Kamu ke ibu yang masuk kelas ni? Iman Zahin? Tak dengar? Ya, ada. Ada? Okay. So, video YouTube 10.2 tengok tak Iman? Yang minggu lepas hari Khamis cikgu bagi. Dah tengok ke belum? Dah. Okey. Jadi, okey pelajar, boleh tak bagi tahu cikgu apa dia radikal bebas? Salah seorang? Bagaimana radikal bebas tu terhasil? Sebab kalau tak ingat radikal bebas, cikgu nak cerita yang next slide ni kamu macam apa benda ni tiba-tiba kat sini. Kamu kena faham apa tu radikal bebas. Apa yang kamu kena faham? Bagaimana radikal bebas itu terhasil?
Yes. Aduh, hai. Okay. Cepat jawab. Kanagis? Cikgu, Ya, bagaimana radikal bebas itu terhasil? radikal bebas atom atau molekul yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom. Ya, itu dalam buku, tu dalam buku. Kan? Itu dalam buku kan? Okey. Yang tu dalam buku betul? Ya. Ya, cikgu. Jadi bagaimana radikal bebas itu terhasil? Bila dia jadi radikal bebas? Bila dia kehilangan 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 apa? kehilangan elektron. Ya, dia kehilangan elektron. Okey, bila satu atom ataupun molekul, macam minggu lepas cikgu bagi contoh oksigen. Okey, atom oksigen ataupun molekul oksigen. Bila dia kehilangan satu elektron, okey, menyebabkan dia jadi tidak stabil. Kan? So bila dia jadi tidak stabil, dia akan cenderung untuk menyerang sel-sel lain. Kan? Itu yang kita belajar dalam radikal bebas minggu lepas hari Khamis. Jadi itu adalah cara bagaimana radikal bebas terbentuk. Kamu tengok balik slide cikgu, tengok balik dalam buku teks kamu bagaimana radikal bebas terbentuk. Yang lain yang buat-buat tak tahu tu. Jadi bagaimana kesan vitamin C tu? Okay, contoh kita ada dekat sini adalah radikal bebas oksigen. Okay, kamu tengok dalam cikgu punya slide ini. Okay, ini adalah sel radikal bebas oksigen. Cikgu tak nak bulatkan. Alright, dah. Cikgu nak highlightkan. So, ini adalah radikal bebas oksigen. Okay, ni. Alright, radikal bebas oksigen yang kekurangan satu elektron. Nampak elektron dekat luar dia ada 2, 4, 5. Sepatutnya elektron dia ada, oksigen dia ada 6 elektron dekat luar ni. Yang normal, yang stabil. Jadi, semasa dia menjadi radikal bebas, dia ada 5 elektron sahaja pada petala yang terluar. Menjadikan dia tidak stabil. Okey, apa yang vitamin C ni buat? Vitamin C adalah contoh. Vitamin C ni adalah apa? Dia adalah bahan. Belajar, vitamin C adalah contoh bahan apa? Hai. Antioksidan. Yes, bahan antioksidan. Ada kena respon macam itulah. Jadi vitamin C adalah contoh bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan yang kita belajar hari ini. Okey, bila badan kita dapat vitamin C, kita makan vitamin C, vitamin C ni adalah bahan antioksidan yang akan menderma elektron kepada radikal bebas. Nampak tak elektron yang warna putih ni? Okey, elektron yang warna putih ni adalah elektron yang didermakan kepada radikal bebas oksigen. Okay. Selepas menderma elektron, vitamin C berkeadaan stabil dan tidak menjadi radikal bebas. So bagusnya bahan antioksidan ini, dia tolong radikal bebas jadi stabil dengan mendermakan elektron. Dalam masa yang sama, dia tidak akan menjadi radikal bebas. Nampak tak bagusnya bahan antioksidan ini? Okay, betapa bergunanya bahan antioksidan ni. Jadi akibat dia, so dia settle vitamin C ni, dia akan beri satu elektron dan dia akan menyelesaikan masalah radikal bebas oksigen. Bila radikal bebas oksigen telah menerima, selepas menerima elektron, radikal bebas oksigen berubah menjadi radikal neutral oksigen. Dia adalah neutral, radikal yang neutral.
Nampak ni radikal neutral oksigen. So bila dia radikal neutral, dia tidak bertindak balas dalam proses pengoksidaan dan tidak merosakkan sel badan manusia. Maknanya dengan adanya bahan antioksidan, dia akan mengubah radikal bebas dalam badan kita menjadi radikal yang neutral. So bila dia neutral, dia tak adalah menjalani proses pengoksidaan ataupun dia tidaklah menjadi radikal bebas dan dia tidak akan merosakkan sel badan kita. Okay. Boleh faham tak apa kaitan di antara ataupun apa yang bahan antioksidan itu boleh buat kepada radikal bebas? Boleh faham? Boleh tak? Faham cikgu. Boleh faham. Boleh boleh kan? Jadi sebab itu kita perlu makan, kita perlu ada bahan antioksidan dalam badan kita. Okay, mungkin kamu sekarang tak rasa sebab kamu sekarang adalah dalam peringkat remaja yang badan kamu aktif, sel kamu masih sihat, tak banyak radikal bebas dalam badan. Tapi kalau kita tidak memulakan gaya hidup yang sihat dengan makan makanan yang sihat, okay, makan makanan yang bernutrisi, ada banyak bahan antioksidan. So satu hari mungkin kesan dia bukan sekarang bila kita dah meningkat usia. Okay, bila kita dah meningkat usia. Jadi ini adalah pengetahuan ilmu yang kamu kena bawa dalam kehidupan kamu. Satu hari nanti yang lelaki kamu kena beli barang-barang makanan untuk keluarga kamu. Satu hari nanti kamu ada family sendiri. Yang perempuan kamu kena sediakan barang-barang makanan untuk keluarga kamu. Jadi kamu kena ada ilmu ni. Alright. Baik, seterusnya ini adalah bahagian badan yang terlibat. Okey, bahagian badan, contoh kita ada kat sini senarailah bahagian-bahagian badan kita. Ada otak. Jadi pada otak bahan antioksidan yang kita perlukan adalah resveratrol. Okey, resveratrol yang mana dia melindungi badan daripada penyakit gangguan saraf seperti Parkinson dan Alzheimer. Okey, ni macam minggu lepas cikgu dah kata radikal bebas kesan dia boleh menyebabkan gangguan saraf, contoh Alzheimer dan sebagainya. Okey, Alzheimer ni nyanyuk. Parkinson tu bergerak pun tak boleh. Kamu tahu kan Parkinson, kau kalau buat lawak, kau ni dah kenapa macam Parkinson je. Kamu faham tak Parkinson tu? Parkinson tu apa? Macam mana? Macam mana orang yang, apa ciri-ciri orang yang ada penyakit Parkinson ni? Pelajar. Kalau buat lawak dengan kawan-kawan tu biasa cikgu dengar pelajar guna perkataan Parkinson ni. Kau faham tak Parkinson ni apa? Penyakit Parkinson ni macam mana ciri-ciri dia? Pernah dengar tak perkataan ni? Pernah dengar? Tak pernah Hairizan? Serius lah? Tak pernah? Okey. So penyakit Parkinson ni adalah penyakit yang biasanya dalam kalangan orang tua lah, orang tua. Yang mana kalau kamu tengok dia menggigil-gigil, dia pegang tangan dia menggigil-gigil. Tak ada, bukan sebab sejuk, bukan sebab apa. Tangan dia menggigil-gigil, berjalan pun menggigil-gigil. Tak boleh berjalan dalam keadaan yang biasa. Boleh bayangkan tak? Biasanya simptom Parkinson ni dia menggigil lah. Tangan menggigil, lutut menggigil, apa lagi macam dia nampak tak sihat. Biasanya orang yang Parkinson ni dia memang ada masalah dengan saraf, gangguan pada saraf. Okey, biasanya pada saraf tunjang dia. So pada saraf tunjang kita tahu dia berada dekat tulang belakang. Jadi bila dia macam nak bergerak susah macam lumpuh tapi dia boleh bergerak. Tapi pergerakan dia terbatas lah. Okey, itu Parkinson. Maksudnya gangguan saraf tunjang yang melibatkan pergerakan otot dia jadi lambat, pergerakan otot dia jadi tak cekap. Macam kita kan kalau nak pegang pensel kamu boleh grip. Kamu boleh tulis. Tapi orang yang ada penyakit Parkinson ni dia tak boleh sebab tangan dia menggigil-gigil. Okey. Kalau Alzheimer pula dia adalah penyakit nyanyuk. Nyanyuk tu macam berkaitan dengan otak juga. Jadi dia berkaitan dengan saraf juga. Okey, saraf otak dia tak boleh proses maklumat macam biasa, macam orang normal. Okey, itu dua penyakit yang berkaitan dengan otak. Okey, di bahagian mata pula kita ada bahan antioksidannya adalah vitamin A yang mana dia mencegah penyakit mata dan pembentukan katarak. Ni katarak minggu lepas pun cikgu dah explain, iaitu pembentukan selaput pada mata menyebabkan penglihatan jadi tidak jelas.
Okey, peparu kita ada matcha, bahan antioksidannya adalah matcha, mencegah pneumonia dan radang peparu. Pneumonia ni maknanya peparu dia ada apa? Air. Okey, pneumonia, radang ataupun disebut sebagai radang peparu. Macam sekarang ni orang paling takut COVID ni sebab cikgu pun pernah cakap dengan kamu, COVID ini dia cari sel paru-paru. Dia tak cari sel lain. Tapi malam tadi cikgu dengar dekat berita varian Delta varian Delta yang orang kata sekarang ni lebih berbahaya, dia boleh tersebar within 15 second. 15 second tu dia boleh transfer pergi ke rumah lain dan dia boleh membiak di sel hidung. Kalau COVID yang sebelum ni, virus COVID yang sebelum-sebelum ni lah daripada awal tu, dia daripada hidung dia akan pergi ke peparu. Varian Delta dia dah mula menyerang pada sel di dalam hidung. Dia dah replicate, dia dah membiak dalam hidung lagi. Jadi sangat bahayanya varian Delta ni sekarang pada COVID. Dan COVID itu adalah salah satu virus yang suka pada, bukan salah satulah, memang dia cari paru-paru. Okay, kalau kita tengok berita-berita tentang kematian COVID, mesti dia punya dia punya result dia ataupun diagnosis perubatan dia akan kata paru dia fail. Maksudnya paru-paru dia tidak boleh bekerja. Bila paru-paru tak boleh bekerja tu yang paras oksigen menurun kan. Orang sekarang semua cerita pasal kena jaga paras oksigen, kena ada self-test kit dekat rumah sebab kita nak jaga paras oksigen kita supaya normal. Itu semua adalah cerita-cerita COVID sekarang ni semasa yang selalu berlega-lega dekat media sosial dan kamu kena tahu juga. Okay, sebab tu salah satu simptom COVID adalah kita akan rasa sesak nafas. Sesak nafas tu maksudnya tak cukup oksigen lah. Sesak nafas tu maksudnya badan kita tak cukup oksigen dan kita kena ambil oksigen banyak. Lepas tu bila paru-paru kita rosak, jadi itu yang menyebabkan sesak nafas. Okey, kemudian di salur darah, bahagian salur darah kita perlukan bahan antioksidan beta karotina untuk mencegah arteri daripada tersumbat. Arteri adalah salah satu daripada contoh salur darah dalam badan kita. So kalau arteri tersumbat ni dia boleh membawa kepada penyakit kardiovaskular, penyakit yang berkaitan dengan jantung. Okey, sistem keimunan. Okey, sistem badan yang berkaitan dengan keimunan, sistem pertahanan badan kita perlukan vitamin A dan vitamin C. So untuk mencegah kerosakan sistem keimunan. Okey, tulang dan sendi lagi kita perlukan matcha untuk memperlahankan kerosakan rawan. Kulit kita perlukan vitamin C, ginjal kita perlukan vitamin C untuk mencegah kerosakan lah, dan juga jantung untuk mencegah serangan jantung. Okey, jadi itu adalah contoh-contoh bahan antioksidan dan bahagian badan yang terlibat serta kepentingannya kepada badan kita. Okey. Baik, dalam bab ini kamu ada satu eksperimen 10.1. Okay, eksperimen 10.1. Tapi cikgu tak nak kamu buat, cuma cikgu nak kamu faham secara teori. Bukan tak nak kamu buat sekarang, maksudnya cikgu akan minta kamu buat juga nanti. Cikgu harap kita dah boleh naik sekolah sebab sekarang, macam sebelum ni cikgu pernah cerita dekat kamu, format PK dah berubah. Jadi format cara kamu buat laporan tu dah tak sama macam yang sebelum ini. Cikgu baru dapat taklimat beberapa minggu yang lepas. Jadi cikgu kena sediakan soalan untuk kamu buat dan cikgu kena nampak kamu buat eksperimen ni. Masalah nampak tu yang susah tu sebab penilaian tu cikgu kena nampak kamu buat. Jadi cikgu hold dulu, cuma hari ni cikgu nak terangkan, okey, bagaimana sebenarnya kita boleh melihat, okey, ataupun kita boleh memerhatikan kesan bahan antioksidan terhadap proses pengoksidaan buah apple. So dekat sini kita nak proses pengoksidaan buah apple itu berlaku di dalam pada buah apple ni secara semula jadi. Okey, kita nak kaji kesan jenis larutan yang berbeza. Yang mana larutan berbeza ini adalah larutan yang merupakan, adakah bahan itu antioksidan ataupun bukan. Okey, kalau bahan itu antioksidan, dia boleh melambatkan proses pengoksidaan buah apple.
Okey, jadi bahan antioksidan ini kita gunakan larutan yang berbeza. Jadi hipotesisnya larutan yang mengandungi bahan antioksidan dapat melambatkan proses pengoksidaan buah apel. Okey. Jadi kita ada bahan-bahan yang berbeza lah kita perlukan buah apel. Okey, larutan yang berbeza, larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan juga larutan garam biasa. Sebenarnya kamu boleh buat eksperimen ini di rumah. Okey, cikgu tengok macam mana keadaan nanti. Jika tidak boleh naik ke sekolah, okey, cikgu akan kembali semula kepada eksperimen ini sebagai laporan PK kamu. Jadi tolong ingat apa yang cikgu terangkan hari ini. Okey, baik. So untuk pom boleh ubah yang dimanipulasikan sebab kita ada 4 larutan yang berbeza ni lah. Jadi berbeza-beza. Itu adalah pom boleh ubah dimanipulasi. Yang bergerak balas adalah perubahan warna hirisan apel. Dan yang dimalarkan adalah suhu persekitaran dan juga saiz hirisan. Okey, radas kita perlu piring Petri, bika dan forceps. Okey, prosedur dia kita kena potong. Kamu boleh tengok kat sini 4 jenis larutan, kemudian potong sebiji apel kepada 5 hirisan. Ni untuk pahaman ni saja dulu cikgu terang saja dulu. Okey, potong sebiji apel kepada 5 hirisan yang sama besar. Satu daripada hirisan apel itu diletakkan ke dalam piring Petri sebagai kawalan. Nampak dia tak letak apa-apa. Dia tak letakkan apa-apa larutan. Dia biar sahaja dalam piring macam tu. Okay, dengan forceps rendamkan setiap hirisan apel ke dalam 4 larutan tu lah. Larutan gula, okey, larutan gula, jus limau, larutan natrium bikarbonat dan garam. Okey, yang mana kita boleh dapatkan bahan-bahan ini di rumah. Natrium bikarbonat ni sebenarnya bahan yang digunakan dalam buat cekodok, buat kek tu. Okey, natrium bikarbonat. Selepas 1 minit, letakkan hirisan apel daripada 4 larutan ke dalam piring Petri. Maksudnya rendamkan 1 minit. Rendamkan 1 minit. Lepas tu letakkan dalam piring Petri dan biarkan terdedah kepada udara selama 15 minit. Rendam 1 minit, lepas tu keluarkan, biarkan terdedah selama 15 minit. Selepas 15 minit, perhatikan perubahan yang berlaku kepada hirisan apel ke dalam 4 jenis larutan dengan apel yang tidak direndamkan dalam mana-mana larutan. Okey, so kat sini kita boleh nampak ada 4 larutan berbeza. Kita nak tengok perubahan warna hirisan apel. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kamu pernah tak potong buah apel, lepas tu biarkan sekejap? Biarkan, potong tak makan terus, potong biarkan kejap. Apa jadi pada warna buah apel tu? Warna hirisan apel tu? Ain? Macam warna coklat cikgu. Warna coklat. Ain pernah tak potong buah apel? Ain Balkis? Cikgu nak dengar sikit. Pernah. Okey. So kalau kita biarkan lama-lama jadi macam mana buah tu? Warna Okey, semua pernah nampak kan situasi tu kan? Okey, warna coklat dia akan berubah sendiri. Kita tak ada buat apa-apa pun, dia akan berubah. Jadi perubahan warna apple daripada yang kita nampak mula-mula potong tu warna putih, lepas tu bila kita biarkan, kalau kita tak letak apa-apa, kita akan nampak perubahan kepada warna coklat. Jadi perubahan warna coklat itu adalah proses pengoksidaan pada buah apple. Okey, dan pernah tak kadang-kadang mak kamu pesan, Ain lepas potong apple, okey, letakkan garam ataupun cuci dengan air garam ataupun rendamkan dalam air garam. Pernah tak? Pernah tak siapa-siapa? Potong buah lepas tu rendamkan dalam air garam. Okey, lepas tu baru keluarkan. Dan kamu akan dapati bahawa apple itu pernah, ya Merah. Memang biasanya itulah mak kita akan suruh kita letak dalam air garam. Dan apa kesan dia Merah? Kalau letak dalam air garam tu. Kesan dia jadi macam mana, Merah? Merah yang jawab pernah tadi tu. Dia jadi macam mana? Ada beza tak kalau dia jadi cantik je, pandai pun. Dia jadi cantik je, elok je. Macam buah apple fresh tu. Dia tak adalah jadi warna coklat tu. Biasanya kalau macam ada kenduri kan, kenduri ke dulu-dulu lah zaman sebelum COVID pada suatu masa dahulu.
Sebelum pada zaman dahulu, sebelum ada COVID yang kita boleh ada kenduri, orang boleh datang rumah, kita nak serve pada tetamu, kita nak buah tu cantik. Jadi mak kita suruh kupas buah tu, kemudian rendam dalam air garam, baru masukkan dalam pinggan. Supaya tetamu nampak, pandainya anak dara rumah ni, Mira pandai potong apple, cantik apple dia. Okey, tu sebab kita nak kita letakkan air garam tu, tujuan dia sebagai bahan antioksidan yang melambatkan proses pengoksidaan buah apple. Okey, jadi selepas 15 minit kita tengok buah-buah yang diletakkan dalam larutan gula, jus limau dan garam ini akan kekal seperti asal. Sepatutnya lah secara teori. Okey, dan dia ada penerangan dekat sini. Okey, kamu kena jawab soalan lah. Jadi kalau kita tengok garam, gula dan jus lemon adalah contoh bahan antioksidan. Maknanya kalau kita letak tiga-tiga apple tadi dalam larutan ini, dia akan jadi cantik je buat kata Mira tadi. Okey, dia akan tak berubah kepada warna coklat. Manakala larutan natrium bikarbonat mewakili bahan bukan antioksidan. So kalau dia bukan antioksidan, apa agak-agaknya pemerhatian apple yang kita masukkan dalam larutan natrium bikarbonat? Cuba fikirkan. Kalau letak dalam garam, gula, lemon, dia akan jadi cantik je. So kalau natrium bikarbonat tu bukan antioksidan, apa pemerhatian kita? Apa pemerhatian kita? Tam Jing Wen. Tam Jing Wen ada lagi tak? Tadi cikgu nampak dia. Tam Jing Wen ada lagi ni. Kalau letak dalam natrium bikarbonat, jadi macam mana buah apple tu? Tam? Yes. Raja? Tam. Kalau tak nak cakap pun tulis kat tepi ni. Dia jadi macam mana buah apple tu kalau dalam natrium bikarbonat? Yes, Tam. Okey, dah angkat tangan. Okey. Jadi macam mana kalau dekat sini kita kata natrium bikarbonat bukan bahan antioksidan. Jadi apple tu apa pemerhatian dia? Tam? Susahnya lah cikgu nak macam mana cikgu nak inilah dia contohnya kan. Walaupun Tam ni hantar latihan, cikgu tahulah. Ni contohnya kamu masuk kelas tapi kamu tak respon. So apa PBD yang cikgu nak rekod kan? Bukanlah cikgu nak melemahkan semangat orang yang nak masuk kelas ni. Kamu masuk kelas, kamu belajar. Kamu dengar penerangan cikgu. Bila cikgu tanya tu, cubalah respon so that I know kamu faham ke tak faham. Kamu diam macam tu macam mana? Kamu jawab soalan pun daripada jawapan tu memang kamu dah ada kan? Kamu dah ada jawapan dalam soalan-soalan buku teks. Okey, Faiz, cuba respon. Agak-agak apa pemerhatian dia? Kalau apple ni diletakkan dalam natrium bikarbonat. Faiz? Kalau dia berubah. Jadi warna apa Faiz? Warna pelangi. Apple tu tukar jadi warna pelangi ke? Mungkin pink, purple. Kau saja je kan Faiz. Cikgu cakap, ya Allah Faiz oi. Cikgu cakap buah apple tu kalau dia berubah warna tu maksudnya dia mengalami pengoksidaan. Macam mana dia berubah warna tu kepada warna apa? Takkanlah warna pelangi, ya Allah. Warna apa pelajar? Kalau apple itu mengalami pengoksidaan, dia akan tukar kepada warna? Coklat. Coklat. Warna ya Faiz, bukan warna purple. Bukan warna pelangi, dia warna perang ataupun warna coklat. Okey? Kalau tidak, dia jadi cantik je lah warna apple biasa, warna isi apple yang semula jadi tu. Okey? Jadi maknanya bila kita letak dalam natrium bikarbonat, dia akan bertukar warna kepada perang.
Okey, air suling digunakan sebagai kawalan. Okey, jus lemon merupakan bahan antioksidan yang paling baik berbanding dengan larutan gula dan garam. Okey, jus lemon. Sebab kita pun dah tahu tadi bahawa lemon dia ada kandungan vitamin C yang merupakan bahan antioksidan yang boleh menukarkan radikal bebas dan dia boleh menghalang proses pengoksidaan. So proses yang menukarkan, dia pun explain kat sini, warna putih permukaan apple menjadi perang. Ialah proses pengoksidaan. Putih itu bukan putih lah, kau cari putih apple warna putih payahlah, putih semula jadi tu. Okey. Maknanya bila warna putih apple tu jadi perang, proses pengoksidaan berlaku. Tindak balas kimia yang berlaku pada permukaan apple ialah pengoksidaan di antara radikal bebas yang terkandung dalam apple dengan oksigen yang diserap ke dalam apple. So itu sebabnya proses pengoksidaan ini boleh berlaku di dalam sesuatu sel. Jadi kita nak pakai sel manusia, tak ada pula yang nak jadi sampel kan. So kita pakai sel pada contoh dalam eksperimen gunakan buah apple. Okey, sebenarnya boleh je nak pakai buah pear pun boleh, buah apa lagi ya? Yang kita potong-potong ni lah, buah yang dia ada citrus, dia ada masam sikit dan dia ada warna yang boleh nampak perubahan dia. Pear ataupun apple biasanya. Okey, kalau limau ni tak nampak sangat dia punya perubahan dia. Okey, itu sahaja kelas cikgu hari ni nak explain pasal antioksidan. Betul tak? Ada lagi tak? Tak nak dah. Okey, ni 10.4 minggu depan, hari Khamis. Okey, ada soalan setakat ini? Ada soalan nak Tak ada, tanya? cikgu. Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Durga tak ada. Orang lain? Ada. Boleh faham tak? So hari ni kita belajar pasal apa tajuk kita belajar hari ni? Bahan Antioksidan. Antioksidan. Okey, jadi kamu kena faham apa maksud bahan antioksidan. Dia terbalik ataupun menyelesaikan masalah radikal bebas. So kalau tak ada soalan, latihan pengukuhan hari ni adalah 10.3. Ada 2 je soalan. Simple je soalan dia. 2 soalan dan macam biasa up dalam cikgu punya channel. 10.2 jangan lupa yang baru masuk, cikgu dah upkan tugasan 10.2 yang dah siap terus upload sahaja gambar, yang belum siap tolong buat. Okey, so dalam kelas hari ni yang ada ni yang cikgu boleh bagi pesanan penaja kalau tak sedar diri lagi. Adam jarang-jarang hantar latihan. Hanan langsung tak pernah nampak bayang latihan. Iman langsung tak pernah nampak bayang latihan. So 2 orang ni. Okey, yang lain keep up kerja yang bagus, terus hantar latihan. Alright, itu sahaja kelas kita hari ni. Tak ada soalan kan, Maira? Okey, so itu sahaja. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.